Dr. Mahathir Mohamad mendedahkan kekalahannya di kursi Parlimen Langkawi pada pilihan raya umum ke-15 PR15 lalu adalah disebabkan amalan rasuah. Saya pernah bertanya salah seorang pengundi di sana, Langkawi, yang juga kawan saya, kenapa kamu tidak undi saya? Dia jawab, saya tidak beri dia duit. Saya tanya lagi berapa duit dia dapat, dia jawab RM100. Saya tanya dia, apa boleh buat dengan RM100 dan dia jawab, duit itu boleh dibelanja untuk 2 hari. Pada pilihan raya lalu, saya hilang lebih 14.000 undi hanya karena rasuah, katanya yang dipetik oleh portal utusan online malam semalam. Bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali itu ditemui selepas menyempurnakan Majelis Penutup Program Kepimpinan Perusahaan Kecil dan Sederhana di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya. Mengulas lanjut, Mahathir berkata, pengundi seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap negara dan tidak tunduk kepada politik uang. Jangan buang undi sebab kamu dapat duit rasuah, nasihatnya kepada pengundi menjelang pilihan raya negeri PRN pada 12 Agustus nanti. Pada periode 2022, Mahathir yang menerajui pejuang selepas disingkirkan oleh Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin bukan sahaja tewas di Parlemen Langkawi, malah turut kehilangan uang depositnya. Dia sekadar meraih sebanyak 4.566 undi. Kursi tersebut telah dimenangi oleh calon Perikatan Nasional PN Muhammad Suhaimi Abdullah dengan 25.463 undi. Terdahulu pada PR14 lalu, Mahathir yang bertanding atas tiket PKR menang di parlemen tersebut dengan majoriti sebanyak 8.896 undi. Bagaimanapun pada Juni lalu dia berkata, parti politik yang menandatangani proklamasi Melayu semuanya bersetuju untuk menyokong PN yang diterajui oleh PAS dan bersatu dalam PRN akan datang. Pada masa sama, Mahathir juga dilaporkan bersedia mencabar mana-mana pihak untuk membuktikan bahwa dia pernah terpalit dengan amalan rasuah. Orang cakap saya juga pernah terbabit rasuah, buktikan perkara itu. Saya terbuka dalam hal itu dan Anda boleh geledah mana-mana jabatan untuk siasat perkara itu. Jangan coba merendahkan saya dengan mengaitkan saya coba lawan rasuah sedangkan saya pun terbabit rasuah, itu satu dakwaan yang jahat, katanya. Peruntukan RM100 juta kepada 6 agensi penguatkuasaan negara bagi memperkukuh kelengkapan agensi berkenaan disifatkan sebagai satu suntikan semangat bagi meningkatkan keberkesanan dalam melaksanakan tugas. Ketua Pengarah Jabatan Penjara Datuk Nordin Muhammad berkata, ini kerana peruntukan itu sememangnya diperlukan agensi penguatkuasa yang berhadapan dengan kekurangan antaranya melibatkan aspek logistik. Ini terutamanya melibatkan kenderaan pengering bantuan, persenjataan, peralatan kawalan keselamatan, begitu juga dengan alat bantuan pelaksanaan program pemulihan. Menerusi peruntukan ini, ia akan dapat membantu kaki tangan meningkatkan lagi keberkesanan pelaksanaan tugas mereka, katanya kepada Bernama. Selain itu, inisiatif yang turut melibatkan elon pakai seragam yang ditambah baik itu bakal mengurangkan perbelanjaan kaki tangan berkaitan pakaian seragam. Ini memastikan pakaian seragam yang lebih kemas dan ia secara tidak langsung akan dapat meningkatkan semangat mereka, katanya. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Rasaruddin Husin ketika dihubungi turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan yang memberikan peruntukan tersebut kepada agensi penguatkuasaan. Beliau berkata peruntukan tersebut dapat memperkasakan pasukan polis diraja Malaysia dan menjaga kebajikan anggota. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki pula berpendapat peruntukan yang disediakan itu dapat digunakan bagi memperbaiki atau mengganti peralatan membabitkan perkhidmatan agensi itu. Ini suatu inisiatif baik yang menunjukkan keprihatinan kerajaan bagi meningkatkan keupayaan pasukan penguatkuasa supaya dapat memberi khidmat yang baik, pantas dan cekap kepada rakyat, katanya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam mengumumkan peruntukan RM100 juta bagi memperkukuh kelengkapan 6 agensi penguatkuasaan selain penambahbaikan elon pakaian seragam bagi kumpulan pengurusan dan profesional PNP serta kajian bagi memperkasa organisasi dan menambah baik laluan kerja kepada pegawai dan anggota skim penguatkuasa.
Anwar berkata, elon pakaian seragam bagi kumpulan pengurusan dan profesional PNP ditambah baik kepada kaedah bekalan kemudahan pakaian seragam di 6 agensi dengan melibatkan implikasi keuangan sebanyak Rp502.502.780 setahun. Beliau yang juga Menteri Keuangan telah meminta Ketua Setiausaha Perbendaharaan KSP, Datuk Johan Mahmud Marikan, menyegerakan penyaluran peruntukan Rm100 juta kepada agensi penguat kuasaan selewat-lewatnya akhir minggu depan. 6 agensi terlibat adalah Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Jabatan Penjara Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS, dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Pihak pendakwaan tidak merayu terhadap keputusan Mahkamah Session yang melepas dan membebaskan bekas ahli Parlimen Labuan Datuk Rosman Isli daripada tuduhan rasuah bulan lalu. Rosman 59 dibebaskan daripada tuduhan menggunakan kedudukan sebagai timbalan pengurusi Lembaga Pelabuhan Labuan LPL untuk mendapatkan kontrak bagi syarikat Labuan Liberty Port Management Sendirian Berhad LLPM yang mana bapa dan adiknya didakwa mempunyai kepentingan dalam syarikat itu. Peguam belanya Muhammad Rafiqur Rashid Ali mengesahkan bahawa sehingga kini pendakwaan tidak memfailkan petisi rayuan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh keputusan mengikut Seksyen 307(1) Kanun Prosedur Jenayah. Katanya, tempoh 14 hari itu berakhir pada 10 Julai lalu bagi pendakwaan berbuat demikian. Pada 26 Jun lalu, Hakim Mahkamah Session Rosina Ayub membuat keputusan membebaskan Rosman selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie di akhir kes pendakwaan. Ketika membacakan penghakiman ringkasnya, Rosina berkata mahkamah mendapati tiada bukti menunjukkan Rosman membuat keputusan sendiri dalam melantik LLPM, sebaliknya keputusan dibuat secara kolektif. Katanya tiada sebarang bukti yang menunjukkan Rosman menguasai mesyuarat dalam pelantikan berkenaan. Rosman didakwa melakukan perbuatan itu di antara jam 2.30 petang dan 5.30 petang pada 21 Mac 2018 di bilik mesyuarat timbalan Ketua Setiausaha Aras 9 Kementerian Pengangkutan Jalan Tun Husin, Prezin 4 Putrajaya. Beliau didakwa mengikut Seksyen 23(1) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda suapan atau Rm10.000 atau mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Seramai 4 anggota polis berpangkat Koprol dan Lens Koprol diriman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selama 5 hari bermula hari ini kerana disaki menerima dan meminta rasuah daripada seorang lelaki sebanyak Rm1.000. Perintah tahanan reman tersebut dikeluarkan Magistrate Nur Melati Diana Abdul Wahab di Mahkamah Magistrate di sini hari ini. Menurut sumber, keempat anggota polis itu yang terdiri daripada Koprol berusia 31 tahun serta 3 lagi berpangkat Lance Koprol berusia antara 26 hingga 33 tahun bertugas di Balai Polis Sungai Bakap Seberang Perai, Selatan SPS dekat sini. Katanya, anggota polis berkenaan telah menahan seorang lelaki di sekitar kawasan parkir kereta Pangsapuri Sungai Bakap 3 Julai lalu kira-kira pukul 2 pagi. Salah seorang daripada mereka telah meminta wang rasuah berjumlah Rm1.000 daripada seorang individu sebagai balasan untuk tidak diambil tindakan berhubung rekod kesalahan jenayah lampau beliau berkaitan ujian saringan air kencing melibatkan dada. Anggota polis tersebut telah bersetuju untuk menerima wang rasuah itu semalam. Lanjutan aduan satu operasi perangkap telah dijalankan oleh SPRM Pulau Pinang semalam, katanya di sini hari ini. Sumber itu berkata keempat-empat suspek ditahan kerana terlibat bersama serta hadir menerima wang perangkap dan berada di lokasi ketika wang perangkap ditemui. Dalam kes berasingan, seorang anggota polis berpangkat sarjan berusia 30 tahun turut diriman selama 4 hari bagi membantu siasatan membabitkan kes rasuah. Sumber berkata pada 11 Julai lalu kira-kira pukul 4.30 petang,
Seorang orang awam telah berjumpa dengan suspek yang merupakan pegawai penyiasat bagi kes melibatkan adiknya di bahagian narkotik ibu pejabat polis daerah Timur Laut di sini. Dalam bilik tersebut, suspek telah meminta uang rasuah sebanyak Rp2.500 sebagai balasan untuk menyelesaikan kes ujian saringan air kencing adik kepada pengadu yang sedang disiasat oleh suspek, katanya. Tampaknya suspek telah meminta uang rasuah tersebut diserahkan kepadanya kemarin. Lanjutan aduan tersebut, satu operasi perangkap telah dilaksanakan semalam dan suspek telah ditahan bersama uang perangkap, katanya. Kedua kes disiasat di bawah Section 17(e) Akta SPRM 2009.